Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un walad dajjal." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tanah haram Madinah dipagari oleh barisan para malaikat. Setiap lubang, setiap rongga, setiap liang yang melingkungi tanah haram Madinah itu, ada malaikat yang menjaga dan memeliharanya. Sama sekali penyakit yang mengaibkan, ta'un, takkan dapat memasuki, menembusi, melolosi tanah haram Madinah. Begitu juga Dajjal tak akan dapat mencerobohi, menjejaki, menjajahi tanah haram Madinah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi khabar berita gembira kepada kaum muslimin, Ansar dan Muhajirin yang berada di tanah haram Madinah. Keistimewaan, kelebihan, keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada tanah haram Madinah. Sama sekali tanah haram Madinah takkan dicerobohi, takkan dijajahi, takkan dijejaki oleh manusia yang amat zalim, yang tiada peri kemanusiaan, yang disebut dengan nama Dajjal. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga kelebihan, keistimewaan, keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di tanah haram Madinah. Sama sekali tanah haram Madinah takkan dicerobohi, ditembusi oleh ta'un, yakni penyakit yang mengaibkan, sopak, kusta, gila.
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijrah. Dah wafat 600 tahun yang lalu. Dalam memberi kupasan lanjut dalam syarah Al-Bukhari Fathul Bari, menyatakan bahawa keistimewaan tanah haram Madinah, sama sekali tanah haram Madinah mendapat penjagaan peliharaan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah haram Madinah takkan dicemari oleh manusia yang sangat zalim, manusia yang amat zalim. Dajjal namanya. Ya, nama harum Madinah meletakkan bahawa tanah haram Madinah itu terpelihara daripada penyakit-penyakit yang mengaibkan, sopak, kusta, gila. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu istilah yang disebut ta'un. Ta'un di sini sebagaimana dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijrah, bahawa ta'un di sini penyakit-penyakit yang mengaibkan diri seseorang. Maka kepada mereka yang terpilih menghuni tanah haram Madinah, takkan diaibkan dengan penyakit-penyakit yang akan memudaratkan tubuh badan. Penyakit-penyakit yang mengaibkan tubuh badan seseorang itu 3: sopak, kusta, gila. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan semua penyakit boleh merebak dan semua penyakit mampu menular, membunuh dan menjadi wabak. Sebab itu sebut sahaja wabak, wabak akan menghasilkan penyakit-penyakit. Wabak menghasilkan penyakit-penyakit yang membunuh manusia. Disebut dengan istilah al-amradul wabaiyah. Al-amradul wabaiyah, penyakit-penyakit yang terhasil daripada wabak. Dan penyakit-penyakit yang terhasil daripada wabak ini diberi nama khas, iaitu as-saqam, juga dengan kalimah jamak al-asqam. Yang biasa tuan-tuan dengar doa imam apabila imam kita membaca kunut nazilah. Di situ didatangkan kalimah as-saqam, al-asqam. Makna as-saqam, al-asqam, penyakit-penyakit yang berjangkit, merebak, menular. Apabila penyakit itu membunuh, maka disebut wabak. Ya, sekiranya tak membunuh tetapi merebak, menular, tak terkawal, disebut al-asqam, as-saqam. Apabila membunuh, maka disebut al-wabak. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apa jua penyakit boleh berjangkit dan mampu merebak, menular, maka disebut as-saqam,
Al-Asqam. Dan ada penyakit yang juga boleh merebak, menular, lagi mengaibkan tubuh badan manusia, maka dinamakan dengan nama khas ta'un. Ta'un. Maka dapatlah perbezaan antara Al-Asqam dengan ta'un. Al-Asqam, apa pun penyakit yang boleh merebak, menular, kiranya membunuh tak terkawal, disebut wabak. Baik, manakala penyakit yang mampu menular, merebak dan mampu membunuh menjadi wabak, maka dinamakan dengan nama khas ta'un bagi penyakit-penyakit yang mengaibkan tubuh badan manusia. Ya, coronavirus jenis daripada as-saqam, al-asqam, dan mampu membunuh dan merebak, disebut wabak. Kusta, sopak adalah penyakit yang dinamakan dengan nama khas ta'un, kerana sopak, kusta, penyakit yang mengaibkan tubuh badan manusia, boleh merebak, menular dan membunuh, jadi wabak. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka menjelaskan kepada kita di sini, tanah haram Madinah tak terkecuali daripada ditimpakan wabak. Begitu juga tanah haram Mekah tak terkecuali daripada ditimpakan wabak. Dengan kata lain, coronavirus mampu menembusi tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Pun begitu, wabak yang mengaibkan tubuh badan manusia sama sekali tak mampu menjejaki, melolosi tanah haram Madinah. Sopak, kusta, gila. Kerana ketiga-tiga penyakit itu, dia boleh menular, boleh merebak, boleh menjadi wabak, boleh membunuh, apatah lagi mengaibkan tubuh badan manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, wafat Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, wafat pada tahun 676 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Menulis dalam kitabnya Al-Azkar, kitab yang masyhur, Al-Azkar, menyatakan hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an, menunjukkan kelebihan, keutamaan, keistimewaan tanah haram Madinah. Dan Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menyatakan lagi, begitu jua tanah haram Makkah. Kalaupun Rasulullah tak menyebut tanah haram Makkah, tetapi hadis ini juga memberi isyarat tentang kelebihan Al-Haramain, dua tanah haram, tanah haram Makkah, tanah haram Madinah. Dengan kata lain, tanah haram Makkah takkan ditembusi oleh ta'un, penyakit yang mampu merebak, wabak dan mengaibkan tubuh badan manusia, sopak, kusta dan seumpamanya, seperti al-buthur, iaitu bisul, bengkak dan sebagainya yang mengaibkan tubuh badan manusia.
menjelaskan lagi bahawa inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada Al-Haramain, dua tanah haram, tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Pun begitu, Al-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah. Tokoh ulama hadis yang tersohor lagi masyhur, dah wafat 500 tahun yang lalu, mengemukakan bahawa hadis ini menunjukkan kelebihan yang Allah berikan kepada tanah haram Madinah. Maka sebab itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar disemadikan jasadnya di tanah haram Madinah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, dua pendapat yang berbeza. Al-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, tokoh ulama yang tersohor, wafat pada tahun 676 Hijrah, menjelaskan hadis ini menunjukkan kelebihan dua tanah haram, tanah haram Madinah, tanah haram Makkah. Pun begitu, Al-Syaikh Al-Imam As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah menyatakan matan hadis ini lebih kepada keistimewaan tanah haram Madinah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, maka apa yang hendak diperjelaskan lagi, kuliah subuh pagi ini sambungan daripada kuliah subuh minggu lalu, berhubung tentang dua serangkai, dua regu yang memudaratkan umat manusia. Yang pertama, wabak, dan yang kedua, kebuluran. Sama ada dimulakan dengan wabak, kemuncaknya adalah kebuluran, ataupun dimulakan dengan kebuluran, kemarau, krisis makanan, kebuluran, dan kemuncaknya adalah wabak. Dan apabila dua musibah ini bertimpa-timpa, menimpa melanda khususnya umat Islam, ya, apabila dimulakan dengan kemarau, krisis makanan, kebuluran, wabak, apa lagi? Dajjal akan menampilkan dirinya, memberi tekanan, bebanan dan bertindak zalim. Apatah lagi mencari peluang untuk membunuh kaum muslimin. Maka dua musibah yang menimpa ini menjadi petanda akan munculnya Dajjal yang zalim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ataupun dimulakan dengan formasi wabak, 2 tahun berurutan wabak, kemudian kemarau, krisis makanan, kebuluran, maka umat Islam bertimpa-timpa di rundung malam. Muncul Dajjal yang akan memporak-perandakan dunia Islam, yang akan mengharu-birukan, menghuru-harakan muka bumi ini. Wal-'iyazubillah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sedih apabila mendapati pada malam Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang demi seorang tokoh Dajjal, manusia yang akan menghuru-harakan, manusia yang akan memporak-perandakan dunia Islam.
Ya, begitu ramai umat Islam menjadi mangsa kezaliman. Amat ramai umat Islam menjadi mangsa pembunuhan Dajjal. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah agar dia juga terpelihara daripada fitnah Dajjal. Inilah hikmahnya betapa jasad mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disemadikan di bumi Madinah, tanah haram Madinah, tanah haram yang istimewa, tak mampu dijajahi, tak mampu dijejaki, tak mampu dicerobohi oleh Dajjal. Begitu juga istimewanya tanah haram Madinah ini tak mampu ditembusi oleh penyakit-penyakit yang mengaibkan, yang mampu merebak, wabak dan membunuh, sopak, kusta dan sebagainya yang seumpama dengannya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah perkenankan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasad mulianya disemadikan di tanah haram Madinah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan satu riwayat, sebaik sahaja baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan hajjatul wada dari Mina, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak balik ke tanah haram Madinah. Maka dari Mina menuju ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhenti di satu tempat untuk berehat sehari dua. Nama tempat itu Juhfah. Dan di situ adanya telaga, adanya oasis, wadi, sesuai untuk berehat sehari dua, menghilangkan keletihan sebelum meneruskan perjalanan menuju ke tanah haram Madinah. Maklum, ya, jarak Mekah ke Madinah mencecah 400 km lebih. Jadi sememangnya Rasulullah perlukan kerehatan. Di antara Makkah, tanah haram Makkah menuju ke tanah haram Madinah, pertengahannya ada satu penempatan namanya Juhfah. Di situ adanya wadi, oasis, telaga yang masyhur dengan namanya Ghadiru Khum. Ghadiru Khum, Ghin Dal Ya Ra, Ghadir, Khum, Kha Mim, Ghadiru Khum. Maka mereka yang berfahaman Syiah menyatakan bahawa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan dari Ghadirul Khum balik ke tanah haram Madinah, Rasulullah telah berbisik dengan Sayyidina Ali. Di sini menjadi kontroversi. Mereka yang berfahaman Syiah menyatakan itu isyarat Sayyidina Ali dilantik sebagai khalifah yang akan menggantikan, ya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah wafat kelak. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ada riwayat menyatakan apa yang Rasulullah bisikkan itu merupakan wasiat khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, anak menantunya. Baiti qabri, bilik tempat tidur aku itulah pusaraku. Baiti qabri, bilik tempat tidur aku itulah pusaraku. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, menjelaskan kepada kita tak timbul isu perlantikan khalifah. Yang jelas apa yang Rasulullah nyatakan, wasiat kepada Sayyidina Ali apabila Rasulullah wafat nanti di
tanah haram Madinah. Ya, Rasulullah di perbaringan, di ruang bilik tempat tidur. Jangan dibawa keluar jenazah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digali lubang kubur. Ya, dua cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, mengampu jasad mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menggalinya hinggalah jasad mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disemadikan. Baiti qabri, bilik tempat tidur aku, itulah pusaraku. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka kini apabila kita mengerjakan umrah dan ziarah, kita mengerjakan haji dan ziarah di Madinah, semua tertanya-tanya, kenapa pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemadikan di dalam masjid? Sebenarnya rumah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersebelahan dengan Masjid An-Nabawi. Pembesaran Masjid An-Nabawi di zaman Sayyidina Uthman ketika menjadi khalifah yang keempat. Sayyidina Uthman radhiyallahu an telah membesarkan Al-Masjidun Nabawi, termasuklah rumah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi sebahagian daripada Al-Masjidun Nabawi. Apatah lagi bahagian rumah yang betul-betul bersebelahan dengan Masjidun Nabawi adalah bilik tidur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu yang Rasulullah wasiatkan, baiti qabri, bilik tidur aku itulah pusaraku. Sebab itu kita mengerjakan haji atau umrah, kita ziarah ke tanah haram Madinah, kita dapati pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan Al-Masjidun Nabawi, dalam Al-Masjidun Nabawi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang ingin saya tekankan di sini, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sanggup melihat umatnya menjadi mangsa kezaliman Dajjal. Kiranya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemadikan di luar tanah haram, tanah halal mana? Dajjal pasti mencongkelnya semula. Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ini kita memahami tanah haram Madinah, tanah haram Mekah takkan mampu dijejaki, ditembusi, dijajahi oleh Dajjal. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Kampung Melayu Majidi bukan tanah haram, tanah halal. Buatlah apa pun kau nak pun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nak menjelaskan kedudukan situasi yang mana kita mula merasai setelah setahun menghadapi wabak, dan masih lagi ada wabak. Lazimnya wabak menelan masa 2 tahun, dan kini kita dah mula terasa climate change, kemarau, hujan, tetapi dengan kadar yang sedikit. Beberapa daerah, pegawai daerahnya menghubungi saya untuk meminta kepastian. Ada satu daerah yang mana bulan Februari hingga sekarang bulan Mac belum ada hujan pun.
Ada satu daerah bulan Februari, bulan Mac baru 2 kali hujan. Jadi masing-masing dah risau. Kampung Melayu Majidi ada sikit-sikit. Ada. Tapi Kampung Melayu Majidi bukan tempat takungan air. Air Kampung Melayu Majidi ni daripada Kota Tinggi. Risaunya nanti kalau air takungan minuman di Kota Tinggi tu dah susut, kau nak kurik mana? Air masin semua. Tu dia. Memang kita syok. Siapa kata tak hujan? Hujan Kampung Melayu Majidi. Ya, tetapi sumber air Johor Bahru tak ada. Gunung Pulai ada sikit. Semua datang daripada si Kota Tinggi tu. Kota Tinggi dah mula susut. Tak apalah. Yang kita nampak dah macam formasinya tu. Kemarau 2 tahun. Wabak 2 tahun. Kemarau pula. Krisis makanan. Lepas krisis makanan, kebuluran. Wali'ayazubillah. Tak habis lagi, muncullah Dajjal, si kafir yang akan bertindak ganas terhadap kaum muslimin. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, moga-moga Allah pelihara kita daripada perkara-perkara yang tak diingini. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.